Penduduk di sesuatu kawasan jaminan pembangunan setempat. Pertambahan penduduk, satu aset negara yang tiada nilai. Negara dan penduduk berpisah tiada. Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera adik-adik yang sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin. Okey, hari ini lebih menarik sebab kita akan pergi melancong. Walaupun dalam musim PKP ni kita tak boleh ke mana-mana, tetapi kita boleh belajar atau mengenali dengan lebih lagi tentang Malaysia. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Okey, sekarang ini Kak Ellie tidak kesorangan tapi dengan cikgu Roslia. Sebab dia terlindung daripada dia punya tudung, saya tak nampak sangat nama cikgu. Dan juga cikgu, kita bukan berdua, kita ada askar-askar comel juga. Ya. Bersama dengan kita. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak kongsikan tentang SOP kita, boleh? Okey. Alright, jangan lupa adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter dan sentiasa sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali kita nak keluar dari rumah. Okey, kita akan sanitasi tangan kita dulu. Saya nak minta tolong cikgu, boleh tak? Ada sanitizer kat bawah cikgu. Cikgu boleh sanitize tangan cikgu dulu? Cikgu letak atas meja, nanti saya pusing sikit cikgu. Pusing sikit. Okey, dia pusing kepala dia. Gitu. Okey. Dia biasalah, dia berteknologi tinggi sikit kan benda ni. Okey, ini yang sangat penting. Sama-sama kita membantu untuk kurangkan kes harian kita, cikgu kan. Dengan cerita hari ini turun banyak juga. Baik, cikgu, sebelum kita kupas lanjut tentang topik kita hari ini, mungkin cikgu nak perkenalkan askar-askar comel cikgu yang dari dalam talian ni. Saya tengok ni semua yang handsome ni, amboi. Cikgu boleh kenalkan cikgu? Okey, yang pertama kita ada Airil Lukman. Ya, Airil. Boleh buka mic dan kenalkan diri Airil. Okey. Semua dari Sekolah Sedang Lancar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airil Lukman bin Azmil Farid dan kamu semua boleh panggil saya Airil. Airil. Okey, yang kedua kita ada Afiq Al-Amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Al-Amin bin Karat Noah dan semua boleh panggil saya Afiq. Okey, seterusnya kita ada Arifuddin. Ya, Arifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Arifuddin Mizani. Boleh panggil saya Arif. Okey, seterusnya Amirul Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf bin Muhammad Azmi. Boleh panggil saya Amirul. Okey. Khabar semua? Khabar baik, Okey. Baik. Excited semua ni. Tak sabar nak pergi orang kata travel secara virtual dengan cikgu ni. Okey cikgu, hari ni kita akan belajar subjek geografi iaitu taburan penduduk, faktor yang mempengaruhinya. Okey, kenapa pentingnya subjek dan juga topik ni cikgu? Apa yang kita akan belajar? Bila kita belajar tentang taburan penduduk, kita kena tahu dari segi kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Sama ada penduduk di satu kawasan tu padat, sederhana ataupun jarang. Jadi hari ini kita nak meneroka dan nak mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Contohnya cikgu ada bahan yang ditulis oleh pelajar. Cikgu nak saya tolong pegangkan ke? Okey, kepadatan penduduk merujuk kepada jumlah penduduk dibahagikan dengan keluasan. Padat maksudnya melebihi 200 orang bagi sekilometer persegi. Sederhana 50 hingga 200 kilometer persegi dan jarang ialah kurang 50 orang bagi sekilometer persegi. Okey, terdapat 4 faktor. Pada murid-murid yang berada di pada murid-murid yang berada di talian dan murid-murid yang di luar sana, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Okey. Iaitu tekan bawah cikgu. Okey. Okey, seterusnya
Okey, ada 4 faktor. Pertama, faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan. Okey. Jadi seterusnya kita serah pada. Okey. Oh, itu saja cikgu. Ini yang untuk pengenalan ini saja untuk faktor-faktor. Kita akan lebih meneroka dan pelajar ataupun murid di talian akan menerangkan dengan lebih lanjut. Baik, okey. Biasanya kalau murid-murid belajar untuk subjek ini ataupun topik ini, apa yang mereka faham? Selalunya mereka akan kenal nama kawasan. Okey. Dan selalunya kalau bandar, mestilah kita dapat bayangkan penduduk di sana adalah padat. Okey. Lepas tu kalau kawasan yang agak pedalaman, kita kata penduduk sederhana. Tapi mengapa keadaan itu berlaku? Hari ni yang kita kena kupas. Alright. Mari kita mulakan aktiviti pertama, cikgu. Boleh? Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, kita mulakan dengan cikgu nak minta murid-murid yang di talian, 4 orang ni, jejaka yang handsome ni, dapatkan barangan yang kamu rasa kamu nak kaitkan dengan faktor pertama, iaitu pertama dan kedua, iaitu faktor ekonomi dan bentuk muka bumi. Okey, ambil barang-barang kamu. Okey, kita nak mulakan. Airil, ada barang apa yang kamu rasa kamu nak kongsikan pada hari ini? Okay, so pada hari ni saya ada memilih beras. Okey, beras. Wow. Okey. Okay, so beras ni kita boleh kaitkan kepada 2 faktor, iaitu faktor fizikal, yang kedua iaitu faktor ekonomi. Okay, satu-satu kita pergi. Faktor fizikal iaitu merupakan tanah pamah. Kerana kawasan tanah pamah ini merupakan, ataupun contohnya ialah kawasan dataran dan delta yang diliputi oleh jenis tanah alluvium. Dan yang kedua, tanah ini merupakan suatu tanah yang subur untuk melakukan kegiatan pertanian, contohnya pertanian padi. Dan kedua-dua faktor ini menyebabkan tumpuan penduduk bertumpu di kawasan tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kawasan tersebut daripada sederhana padat menjadi kawasan yang padat. Okey, bagus ya. Maknanya ada kegiatan pertanian dan juga faktor fizikal kawasan tanah pamah. Menyebabkan penduduk bertumpu di kawasan tersebut. Okey, terima kasih Airi. Kita teruskan dengan murid yang kedua, Arifuddin. Apa yang kamu nak kongsikan pada pagi ini? Baik, saya memilih teh sebagai bahan saya. Jadi, teh ini merupakan kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. Misalnya, Cameron Highlands dan Bincang Pahang serta Gopeng Perak. Itu dari segi faktor fizikal. Dari segi faktor ekonomi pula, penanaman teh ini telah menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk, terutamanya kepada para petani. Jadi, kawasan ini juga tidak dikira sebagai taburan penduduk padat kerana darjah ketersampaian yang rendah. Darjah ketersampaian ini merujuk kepada cepat atau mudahnya untuk tiba di sesuatu kawasan. Maka, taburan penduduk di kawasan penanaman teh ialah sederhana padat. Okey, terima kasih. Eli nak tanya apa-apa? Belum. Tapi setakat ni saya nampak macam pemilihan murid-murid semuanya makanan-makanan yang sedap, cikgu. Ada beras, ada teh. Okey, mungkin selepas ini kita ada nampak buah-buahan pula ke? Okey, kita teruskan dengan murid yang kedua, Amirul Ashraf. Apa yang kamu nak kongsikan pada pagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini saya ada sardin. Wow. Jadi kita boleh kaitkan dengan 2 faktor ekonomi, iaitu yang pertama daripada segi perindustrian dan yang kedua daripada segi perikanan. Yang daripada segi perindustrian, mengapa saya kata dia boleh dikaitkan dari segi perindustrian? Kerana apa? Seperti kita tahu, sardin ini perlukan kilang untuk proses pengikinan. Jadi kilang memerlukan banyak pekerja. Dan di sini taburan penduduk akan menjadi padat kerana banyak peluang pekerjaan. Contohnya penduduk bekerja di kilang-kilang tersebut yang akan menambahkan taburan penduduk di situ. Dan kedua, dari segi perikanan. Okey. Dari segi perikanan, taburan penduduknya adalah sederhana kerana seperti mana kita tahu, para nelayan di negara kita tidaklah begitu banyak dan tidak menyebabkan taburan penduduknya padat. Dan di sini kita boleh kaitkan dengan faktor fizikal, iaitu pinggir laut. Kerana apa? Aktiviti-aktiviti perikanan ini banyak dijalankan di pinggir-pinggir laut.
Okey, itu dia. Siapa tercampak spek dia nak explain tentang ikan dan juga perindustrian. Perindustrian dan perikanan ada kaitan dengan bentuk muka bumi juga. Okey, yang akhir sekali Afi nak kongsi barangan apa pula? Baiklah, barangan saya pilih pada hari ini adalah madu. Madu ini merupakan hasil hutan yang mana susah untuk didapatkan, di mana ia hanya boleh didapati di kawasan-kawasan hutan. Kerana madu ini merupakan hasil hutan. Contohnya, madu daripada pokok tualang. Di mana perkara ini membuatkan penduduk di kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang berpenduduk jarang. Kerana kegiatan ekonominya, iaitu yang pertama, pengumpulan hasil hutan dan juga bentuk muka bumi yang bergunung-ganang dan juga berhutan. Contoh-contoh kawasan berpenduduk jarang adalah seperti di Hulu Terengganu, Hulu Tembeling dan juga Tasik Chini. Okey, terima kasih. Wow. Jadi Ellie, sebenarnya mereka tadi tu nak menerangkan bagaimana faktor-faktor ekonomi menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan. Contohnya kalau ada aktiviti perikanan, oleh kerana pesisir pantai, petempatan pesisir pantai, penduduk dia berkurangan dan nelayan ke situ pun jumlah yang penduduk di sana agak terhad, berkurangan. Jadi kat situ kita nyatakan kebiasaannya adalah taburan penduduk sederhana ataupun jarang. Okey. Yang akhir tadi mengenai madu tadi, itu kita dapat merupakan hasil hutan dan itu merupakan penduduk bagi kawasan yang jarang lah. Okey. Jadi penduduk kawasan jarang ni mempengaruhi sektor sektor yang terlibat di kawasan tersebut juga, Cikgu? Ya, betul. Dia terlibat dengan memberi kesan kepada kegiatan ekonomi di satu tempat. Okey. Macam tadi ada yang mereka sebut Cameron Highland. Cikgu harap kamu tahu Cameron Highland di mana, kan? Ataupun tadi ada bukan di Johor, ya? Okey. Okey. Baik, Cikgu. Kita nak rehat sekejap, boleh, Cikgu? Okey. Alright, kita rehat seketika. Kembali selepas ini kita teroka banyak lagi berkenaan dengan geografi. Subjek kita akan pelajari hari ini, jadi jangan ke mana-mana. Tahukah anda, Selangor mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, dianggarkan hingga kini berjumlah 6.7 juta penduduk. Justru memerlukan perancangan rapi demi kejayaan dalam pelbagai bidang. Kembali diteroka di TV KPM bersama Kak Ellie dekat sini dan juga Cikgu Roslia untuk sama-sama kita teroka subjek geografi. Topiknya adalah taburan penduduk, faktor yang mempengaruhinya. Bersama kita juga adalah murid-murid dalam talian daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Ini semua umur berapa, Cikgu? Umur 15 tahun. 15 tahun. PT3. Tapi dah tak ada kan PT3. Ditangguhkan. Baik. Okey. Selepas ini dan juga sekarang ini kita akan teroka apa pula, Cikgu? Okey, pada segmen kali ini kita ada faktor yang berikutnya, iaitu faktor yang ketiga. Iaitu bagaimana kemudahan sosial di sesuatu kawasan mengakibatkan taburan penduduk berbeza di sesuatu kawasan. Contoh, apa yang dimaksud dengan kemudahan sosial adalah jalan raya, hospital, ataupun sekolah, ataupun elektrik, kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan dengan keperluan penduduk. Jadi segmen ini, cikgu akan teruskan juga soal jawab dengan pelajar di talian dan juga pelajar ataupun murid-murid di luar sana bagi menghuraikan bagaimanakah kemudahan sosial dapat mempengaruhi taburan penduduk. Okey, pada kali ini kita sediakan kad, kan, Ellie? Okey, ada 4 kad kat sini. Okey. 1, 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya cikgu nak teruskan kepada pelajar yang 4 orang ni, yang handsome ni, pilih salah satu kad dan kamu kena terangkan bagaimanakah
kemudahan sosial tu mempengaruhi taburan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, kita nak mula dengan siapa, Eli? Cikgu boleh pilih siapa yang orang kata nak jadi hero yang pertama menyelamatkan dunia. Okey, kita mula dengan Afiq lah. Okey, Afiq. Kamu nak pilih kad nombor berapa, Afiq? Saya nak pilih kad nombor 4 lah. Nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4. Okey. Kuantan. Okey, Kuantan. Sebelum tu, di mana Kuantan, Afiq? Kuantan ni berada di Pahang, di mana Kuantan ini merupakan ibu negeri Pahang. Okey, bagus. Teruskan dengan huraian kamu. Bagaimanakah kemudahan sosial dapat mempengaruhi taburan penduduk? Baiklah. Bandar Kuantan mempunyai infrastruktur fizikal yang lengkap untuk penduduk-penduduknya dengan perkhidmatan kesihatan seperti hospital dan juga klinik kesihatan. Selain itu, ia dilengkapi dengan sumber air yang bersih di mana terdapat juga sektor pendidikan yang lengkap, contohnya sekolah dan juga universiti-universiti awam. Kemudahan pengangkutan juga amatlah mudah apabila di negeri di Kuantan ini terdapatnya dilengkapi dengan lebuh raya, stesen bas, lapangan terbang dan sebagainya. Mana perkara ini menyebabkan penduduk di Kuantan berjumlah sekitar 600,000 orang dan menjadikannya kawasan yang berpenduduk padat. Okey, bagus. Eli, ada apa nak tanya? Tidak ada. Mungkin cikgu boleh teruskan dengan pelajar seterusnya. Terima kasih, Afiq. Okey, seterusnya kita teruskan dengan Airil. Airil nak pilih nombor berapa pula, Airil? Saya pilih nombor 2 itu. Nombor 2. Nombor 2. Pedalaman Sabah. Okey, Pedalaman Sabah. Okey, seperti maklum pedalaman Sabah ni kat Sabah. Dan kawasan ni kita boleh cakapkan yang kawasan ni dia tidak begitu lengkap dan tidak dibangunkan kawasan seperti bekalan air, kemudahan elektrik, hospital dan bank segalanya. Dan juga kemudahan pengangkutan di kawasan pedalaman Sabah ni juga tidak lengkap. Terlihat tiada pun jalan kereta, tiada jalan raya, lebuh raya ke apa kat pedalaman Sabah ni, tak ada. Dan akhirnya di pedalaman Sabah ni pendidikan pun susah nak dapat. Lihat tiada pun college ke pendidikan seperti universiti ke pendidikan atas yang boleh menjadi tumpuan penduduk, dan pada akhirnya menyebabkan kawasan pedalaman Sabah ini berpenduduk jarang. Okey, kalau Airil duduk sana, Airil suka tak? Saya rasa tak suka kot itu. Susah nak hidup situ itu. Ya, dia tak biasa nak berubah. Okey, terima kasih. Jadi di pedalaman Sabah tu maknanya kemudahan sosial yang kurang mengakibatkan penduduk pun tidak bertumpu di kawasan tersebut, Eli. Betul. Okey, kita teruskan dengan Arifuddin. Arifuddin pilih nombor berapa, Arifuddin? Saya memilih kad nombor 1, cikgu. Okey, nombor 1. Tak ada. Okey. Meresing. Okey. Di mana Mersing? Mersing berada di pantai timur Johor. Okey. Huraikan bagaimanakah faktor kemudahan sosial mempengaruhi pertempatan taburan penduduk di Mersing? Jadi Mersing Johor terletak di kawasan pinggir laut pantai timur Johor. Bagi kemudahan infrastruktur seperti bakalan elektrik, air, telekomunikasi dan pengangkutan ialah serba lengkap. Hal ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Selain itu, kemudahan pendidikan juga tidak banyak di sini, iaitu terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah, institut kemahiran dan politeknik. Oleh itu, taburan penduduk di Mersing Johor ialah sederhana. Kegiatan apa tadi Arifuddin kata, kegiatan apa yang mereka lakukan di Mersing? Mereka melakukan kegiatan perikanan. Okey, perikanan. Saya dekat dengan laut cikgu kan? Dekat dengan laut. Okey, contoh Arifuddin, contoh hasil laut apa Arifuddin? Keropok leko. Kita ada keropok leko kat sini. Kat depan kita. Terima kasih Arifuddin. Okey, kita teruskan Amirul Ashraf. Dia dah tak ada pilihan. Jadi saya buka lah yang nombor 3 ni. Nombor 3. Ni kat bandar yang kita sedang bersiaran sekarang ni lah. Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur. Silakan Amirul Ashraf terangkan bagaimana kemudahan sosial mempengaruhi kepadatan penduduk di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti mana yang kita tahu, Kuala Lumpur adalah sebuah bandar yang maju dan di sana terdapat banyak kawasan perindustrian. Jadi rakyat lebih memilih untuk duduk di Kuala Lumpur kerana terdapat banyak kemudahan infrastruktur dan juga terdapat pelbagai peluang pekerjaan. Selain itu, daripada segi pendidikan,
rakyat lebih memilih kerana apa? Kerana terdapat banyak universiti awam yang akan menawarkan pelbagai bidang pelajaran kepada mereka. Jadi disebabkan faktor-faktor inilah taburan penduduknya menjadi padat di Kuala Lumpur. Okey. betul. Saya rasa macam tak lengkap. Tak lengkap cukup. lah sebab Kuala Lumpur ni sebenarnya apa yang pentingnya pada Malaysia ni? Cuba terangkan dengan lebih lanjut. Seperti mana, sebab Kuala Lumpur ni adalah bandar utama di Malaysia. Jadi ia menjadi dia menjadi, jika pelancong luar datang dia akan memfokuskan Kuala Lumpur. Jadi di situlah menjadi tumpuan penduduk. Tumpuan orang kata sektor pelancongan lah. Okey, sebenarnya Kuala Lumpur ni dia banyak fungsi. Okey. Dia boleh jadi fungsi perindustrian, perniagaan, pelancongan dan perkhidmatan juga. Dia, oleh kerana banyaknya aktiviti di Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur adalah ibu negara kita. Itu yang cikgu nak tadi tu, ibu negara Malaysia. So bila dia merupakan ibu negara, dia menjadi tumpuan dan memang Kuala Lumpur dalam keadaan yang padat dan istilahnya ada disebut sebagai bandar tepu. Bandar tepu maknanya bandar yang dah penuh dengan bangunan. Memang kita kena rancang dengan baiklah untuk pembangunan di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita ada sesuatu nak dikongsikan. Selepas kamu dah pilih kad tadi, kita nak rujuk kepada letakkan berdasarkan peta. Okey, kita kena kita boleh tengok pada peta tadi. Ya, pertama pedalaman Sabah, ya. Berada di pertengahan Sabah. Lepas tu kita ada cerita itu cuba tambah Kuching, Sibu. Okey, lagi Mersing, Kuantan, Jengka dan Kuala Lumpur. Okey, salah satu cikgu rasa bahagian utara tu cikgu tak bagi contoh. Kenapa cikgu? Cuba bagi contoh di bahagian utara, bandar apa yang asasnya penduduk dia sederhana padat di utara Malaysia. Yang warna stiker warna biru dan hijau cikgu ya. Okey, boleh kamu bagi contoh nama tempat di utara Semenanjung Malaysia? Siapa yang nak volunteer? Di utara Malaysia yang berkaitan dengan penanaman padi. Apa dia? Alustar. Ya, laju. Alustar. Ya, bagus. Itu Citra adalah Kedah. Ya, itu adalah contoh pertempatan taburan penduduk padat di Kedah. Ya ke? Di Kedah ataupun kita boleh sederhana padat pun ada. Okey, jadi itulah untuk kalau Kuching, bagaimana pula Kuching? Kuching. Padat tu. Okey, padat. Kenapa padat? Sebab dia merupakan ibu negeri. Ibu negeri Sarawak. Okey. Ali ada tanya apa-apa? Itu kalau macam Perlis macam mana cikgu? Perlis. Bagaimana dia kawasan penduduk bagaimana pula? Dia sederhana padat rasanya tu. Sederhana. Ada juga yang dalam keadaan yang jarang lah. Jadi dia bergantung kepada kegiatan ekonomi dan kemudahan sosial di sesuatu kawasan tadi. Baik. Okey, ada lagi kita nak terus kepada kita tengok pula slide yang kita ada kat belakang. Tekan bawah cikgu. Okey, yang ni. Sini. Sekarang mana? Memang cikgu, saya tolong cikgu. Kita nak tengok yang ni. Peta yang mana tadi? Alamak. Okey. Yang ni, okey. Kejap ya. Okey. Kejap. Atas ni cikgu. Yang mana tadi cikgu cakap itu? Yang ketiga tu. Yang ketiga, yang ni okey, tak apa. Okey, ini adalah ataupun kita boleh rujuk yang ni, peta untuk peta Malaysia. Peta Malaysia. Baik. Taburan-taburan penduduk dia, kalau yang berwarna merah tu adalah penduduk jarang, penduduk padat, Kalau yang berkawasan warna kuning tu adalah penduduk jarang, dan yang kalau warna oren tu adalah penduduk sederhana padat. Nampak tak? Boleh cikgu, teruskan cikgu. Okey. Jadi kawasan-kawasan ini merupakan, kalau kita tengok ada Kuala Terengganu, Kota Baru, Shah Alam, Kuantan. Itu kawasan yang padat? Padat. Jadi kita boleh andaikan maknanya semua kawasan ibu negeri adalah merupakan penduduk yang padat. Termasuk Kuala Lumpur lah sudah tentu. Kuala Lumpur, Kuching, Putrajaya merah tu, bulat besar betul. Lepas tu Kota Kinabalu,
Itu pun merupakan Padat lah. penduduk, Okey, padat. baik. Jadi yang berwarna coklat tu adalah kawasan penduduk sederhana. Padat. Dan Kenapa, yang cikgu? Sederhana padat. Jadi itu mungkin merupakan bandar-bandar yang agak kecil. Jadi itu adalah merupakan penduduk kawasan penduduk sederhana padat lah. Okey, yang terakhir jarang. Kenapa dia jarang, cikgu? Jarang sebab kerana tadi lah kita kata kurangnya kemudahan sosial. Kalau macam tadi pedalaman Sabah. Kita susah nak pergi ke kawasan pedalaman Sabah. Mungkin kerana permukaan bentuk muka bumi dia bergunung ganang, berhutan tebal. Baik. Jadi susah kita nak sampai ke kawasan pedalaman Sabah. Jadi penduduk dekat situ adalah jarang. Okey. Setakat ni kita dah hurai 3 faktor dah, Eli. Kegiatan ekonomi, fizikal dan juga kemudahan sosial tadi. Ada 3 faktor. Okey, selepas ini kita akan belajar apa, cikgu? Kita nak rehat sekejap ni. Lepas ni kita nak gunalah barang-barang yang ada kat sini. Tapi sebelum tu saya nak beritahu yang bahan-bahan yang cikgu bawa kat depan tu. Itu adalah bahan-bahan hasil murid-murid saya lah. Yang mereka tulis nota-nota tu. Saya kumpulkan supaya dia ada kaitan lah dengan tajuk kita hari kali ini. Memang hebat murid-murid cikgu. Memang kreatif. Jadi kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, Muazzam Shah merupakan kawasan pertempatan Felda yang semakin berkembang selaras dengan pembangunan negara. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Rosli untuk sama-sama kita belajar dan teroka subjek geografi berkenaan dengan topik taburan penduduk, faktor yang mempengaruhinya. Dan bersama kita juga murid-murid atau hero-hero yang handsome ni daripada sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Ini geng-geng yang orang kata semuanya memang rajin membaca ni tentang geografi, yang suka pergi travel mungkin, cikgu? Ya. Okey, cikgu, sekarang ni kita nak teroka tentang apa pula, cikgu? Okey, baiklah kita teruskan dengan faktor keempat. Tapi sebelum tu cikgu sukalah nak mengingatkan balik atau nak refresh balik bahawa terdapat 4 faktor ya. Jadi ini adalah faktor terakhir iaitu dasar kerajaan. Jadi bila kita kata dasar kerajaan adalah bagaimana kerajaan merancang sesuatu agenda negara, lepas tu dia menjadi satu dasar yang perlu dilaksanakan mengikut negeri. Oleh sebab itu kesannya akan menjadi taburan penduduk yang tidak sekata mengikut lokasi-lokasi tertentu. Contoh kalau kita kata ada kegiatan pertanian, jadi dasar yang melibatkan pertanian ialah dasar pertanian negara. Jadi untuk blok yang kali ini kita akan mendengar lagi penerangan dari 4 murid yang handsome-handsome ni daripada Sekolah Sultan Alam Shah ni. Cikgu dah dengar huraian bagaimanakah dasar kerajaan ini mempengaruhi taburan penduduk. Tapi sebelum tu kita sediakan dalam 5 barang ni. Okey, yang saya kenapa bawa. ada 5 barang kat depan kita, cikgu? Jadi semua ni melibatkan dasar walaupun tapi sebelum yang mula-mula tadi murid-murid ada sebut kegiatan ekonomi. Ekonomi. Tapi kegiatan ekonomi juga boleh dikaitkan dengan dasar kerajaan. Jadi untuk seterusnya kita minta seperti biasalah murid-murid memilih barangan yang ada ni dan cikgu harap mereka dapat menerangkan bagaimana dasar ini mempengaruhi taburan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, kita ada pengisar Mesin pengisar. Kita ada apa ni, Eli? Labu sayung. Ya, bagus. Labu sayung dari mana agaknya, Eli? Terengganu atau Kelantan mungkin? Dia ada di Perak. Perak. Salah. Okey, bye. Dia kan. Tak apa. Di Kuala Kangsar ya. Ya ke? Yang ini adalah minyak masak. Minyak masak. Yang seterusnya ialah keropok. Yang ni ialah kain batik. Jadi 5 barang ni cikgu nak
murid-murid di dalam talian dan murid-murid yang di luar sana pun cuba fikirkan bagaimana barang-barang ini dapat dikaitkan dengan dasar kerajaan. Okey. Okey, kita mulakan dengan kita nak mula dengan siapa, Eli? Okey, kita mulakan dengan siapa ni? Ashraf ke? Nama depan dia apa? Okey, Ashraf. Amirul Ashraf. Amirul Ashraf. Amirul Ashraf pilih apa barangan yang Saya nak pilih minyak, cikgu. Okey, ni minyak. Minyak masak. Okey. Baik, silakan. Sila kaitkan. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, minyak masak ini dibuat daripada kelapa sawit. Jadi untuk penanaman kelapa sawit, kita memerlukan luasan tanah yang agak besar untuk proses penanamannya. Jadi di sini kerajaan telah membuat satu dasar yang baru, iaitu dasar pertanian negara, seperti menumbuhkan felda. Jadi dengan penumbuhan felda ini, kita dapat membangunkan kawasan luar bandar dan juga mengurangkan kadar kemiskinan penduduk. Jadi contoh-contoh kawasan yang di felda tumbuhkan, contohnya seperti di Sendayan dan juga Muazzam Shah, iaitu kawasan pertanian. Dan disebabkan ini taburan penduduknya akan meningkat daripada jarang ke sederhana kerana terdapat peluang pekerjaan yang baru di situ. Okey, felda dia orang kongsikan mengenai felda tadi ni. Selain kelapa sawit, agaknya tanaman apa pula yang masih diusahakan dalam untuk felda? Mungkin kelapa biasa. Kelapa sawit dan getah. Kelapa sawit dan getah sebab dia mempunyai ciri tanah yang sama, ciri tanah laterit. Jadi minyak kelapa sawit adalah dasar apa tadi yang Amirul cakap tadi, dasar apa? Dasar pertanian negara. Okey, dasar pertanian negara ataupun rancangan tanah persekutuan, kita kata rancangan tanah persekutuan yang dinamakan sebagai felda. Jadi kawasan-kawasan felda terus berkembang yang terdapat contohnya di Muazzam Shah, di Jengke, bandar Jengke, itu adalah merupakan kawasan-kawasan taburan penduduk yang sederhana. Okey. Ini ada apa nak tanya mengenai? Tidak, saya tertarik untuk mengetahui lanjut tentang barang yang kita ada depan mata, cikgu. Silakan. Kita teruskan dengan Afiq pula. Afiq nak pilih barangan apa, Afiq? Terima kasih Amirul. Okey, Afiq. Okey, terima kasih Amirul. Labu sayur tu. Labu sayur. Okey, labu sayur. Orang Perak ya? Okey. Silakan. Baiklah, labu sayur ini merupakan seni tradisional Malaysia yang mana dapat kita kaitkan dengan sektor pelancongan negara. Okey. Untuk sektor pelancongan negara, kerajaan telah meletakkan dasar pelancongan negara 2020-2030 di mana objektif dasar ini adalah untuk menjamin kelangsungan industri pelancongan di Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang terpilih di rantau Asia Tenggara dan juga di dunia. Di mana kesannya dapat kita lihat taburan penduduk di kawasan-kawasan pelancongan menjadi lebih padat seperti di Melaka dan juga di Langkawi. Baik. Itu sahaja, Afiq? Pelancongan. Maknanya dasar pelancongan yang mengakibatkan taburan penduduk menjadi sederhana padat ataupun padatlah. Okey, terima kasih Afiq. Mungkin kalau kita nak tanya nanti kita beri peluang dulu yang lain dulu. Lepas tu kita tanya balik semula ya. Boleh, cikgu. Okey, kita teruskan dengan Arifuddin. Arifuddin pilih apa pula, Arifuddin? Saya memilih pengisar, cikgu. Okey, mesin pengisar. pengisar. Okey. Silakan Arifuddin. Jadi mesin pengisar ini ialah contoh barang elektrik yang dijalankan oleh dasar perindustrian negara. Negara ini telah merancang dan tetapkan kawasan industri di sesuatu kawasan. Contohnya Bandar Baru Brani Selangor, Senawang Negeri Sembilan dan Bayan Lepas Pulau Pinang. Kesannya, wujudlah permintaan tinggi peluang pekerjaan dan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Oleh hal yang demikian, taburan penduduk di kawasan industri ini ialah padat. Okey. Selain agaknya barang elektrik apa agaknya yang kita keluarkan, pengeluaran dari Malaysia agaknya? Apa barangan yang Malaysia, produk Malaysia, barangan elektrik yang lain selain mesin chili ataupun mesin pengisar ni? Kipas elektrik jenama Panasonic, cikgu. Okey, bagus. Kipas ya. Adalah banyak juga saya tengok selain daripada kipas penghawa dingin, mesin basuh dan sebagainya pun salah satu orang kata barang elektronik yang juga dihasilkan oleh buatan Malaysia. Okey, betul tu Eli. Kesannya maka wujudlah taburan penduduk padat di sesuatu kawasan.
Okey, kita teruskan dengan Airil last sekali. Airil nak pilih apa? Save the tinggal? best for the last. Okay. Tak dengar Airil. Aku nak buka Airil. mic. Ada? Ataupun mungkin awak cabut awak punya earphone tu, awak borak tak dengar tu. terus kepada komputer awak. Cabut je earphone awak tu. Hello, hello. Ada Okey, dah. dah. Okey. Saya memilih batik tu. Okey, batik. Okey, so batik ni seperti mana kita tahu, dia banyak dikeluarkan di negeri Kelantan dan Terengganu dan juga merupakan suatu benda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan kaitan batik ini ialah ia merupakan suatu dasar industri kecil dan sederhana dan juga merupakan daripada dasar pembangunan luar bandar di mana dasar ini diwujudkan bagi membangunkan kawasan industri kecil dan sederhana bagi meningkatkan keluaran produk domestik. Dan apakah kesannya? Jadi kita lihat apabila kita ada pengeluaran domestik ini, ada peluang pekerjaan, maka perkara ini sepatutnya menjadi suatu kawasan yang padat. Tapi tidak, kerana bukan semua orang merupakan mahu ataupun ingin keluarkan batik. Jadi kawasan ini menjadi sederhana padat. Okey, terima kasih Airil. Betul. Maknanya okey. Airil tak boleh kaitkan ke dengan keropok pula Airil? Keropok ni saya rasa sama juga. Okey, betul. Terengganu juga keluarkan keropok ini dan juga terlibat dengan industri kecil dan sederhana. Okey, betul. Ya, betul ya. Batik dan keropok merupakan industri kecil dan sederhana dan dia merupakan produk di kawasan nelayan lah, pertempatan nelayan. Jadi dia merupakan pertempatan penduduk sederhana padat. Okey, dia sama tadi yang kita kaitkan dengan Mersing tadilah. Tu pertempatan nelayan. Dia merupakan dasar industri kecil dan sederhana. Jadi kat sini tadi Eli, berapa agaknya dasar yang mereka dah sebut tadi Eli? 4 lah kot. Ya betul Eli, 4 kan. Dasar perindustrian. Dasar apa lagi tadi? Pelancongan. Perikanan. Dasar perikanan. Dan Dasar pertanian. Okey, bagus. Dan dasar industri kecil dan sederhana tadi. Ya, betul. Jadi apabila adanya dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan, maka sesuatu kawasan itu dapat dibangunkan dan biasanya kawasan itu akan berkembang. Sama ada dari penduduk jarang, dia akan menjadi sederhana padat dan seterusnya akan menjadi padatlah, terutama bagi dasar industri dan dasar pertanian tadi kan ini. Bila dia menjadi tumpuan tu orang kata penempatan tu jadi semakin bertambah lah. Kan cikgu? Okey. Sama juga dengan Cameron Highland, betul tak? Cameron Highland. Okey, dasar apa tu kalau kita sebut Cameron Highland? Dasar apa yang berkaitan dengan pembangunan Cameron Highland? Siapa yang nak jawab? Pertanian boleh? Pertanian cikgu. Pertanian. Pertanian apa tu di sana Airil? Pertanian tanaman hawa sederhana. Okey, pertanian hawa sederhana dan juga dasar pelancongan. Dia ada dua sekali harung tu. Dasar pertanian dan juga dasar pelancongan negara. Jadi Cameron Highland dan kawasan sekitarnya contohnya ialah berincang, tanah rata, dia semakin berkembang. Betul. Bila cerita tentang Cameron Highland ni, aduh, saya rasa nanti bila lah kita boleh pergi travel ni cikgu ya. Tapi bersama-sama doakan semoga PKP dan juga COVID-19 ni selesai, dah tidak mengganggu hidup kita lagi. Kita harap reda pun cukup. Alhamdulillah. Betul. Dapat reda seketika. Oh dah okey. Kita sama-sama fight. Okey, baik. Kita nak rehat sekejap cikgu. Okey. Boleh? Kasih, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Malaysia mengalami kerugian dianggarkan sehingga RM6 bilion setahun akibat pencerobohan nelayan negara asing. Oleh itu, sektor perikanan perlu dimantapkan supaya pendapatan nelayan tidak terjejas. Kembali
kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dekat sini, Cikgu Roslia dan juga murid-murid dalam talian daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya untuk sama-sama kita teroka subjek geografi tentang taburan penduduk, faktor yang mempengaruhinya. Okey cikgu, tadi dah macam-macam kita kupas, kita teroka tentang topik ini dan sekarang ini kita nak rumuskan, rangkumkan secara keseluruhan dengan apa yang kita telah pelajari daripada penerangan cikgu dan juga murid-murid dalam talian. Okey, terima kasih Eli. Okey, kita boleh rujuk kepada slide yang cikgu sediakan. Slide ini kita dah bincangkan tadi 4 faktor dan murid-murid di talian dan cikgu harapkan murid-murid di rumah juga dapat memahami dan mengetahui apakah maksud faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Terdapat 4 kan, kita dah bincangkan tadi. Faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan. Dan memang murid-murid di talian tadi dapat menerangkan dengan baik. Tapi untuk segmen kali ini mungkin cikgu nak dengar rumusan ke? Jadi kita dengar rumusan dari salah satu ataupun semua ke ingin bercakap balik mengikut apa yang mereka faham terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik. Okey, siapa nak mulakan dulu? Saya ke? Okey, terima kasih Afiq. Baiklah, rumusannya apa yang kita telah pelajari pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia, iaitu yang pertama, sektor ekonomi, yang kedua, faktor fizikal, yang ketiga, kemudahan-kemudahan sosial dan juga yang keempat, dasar kerajaan dan juga governance, di mana perkara ini akan mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia sama ada yang pertama, kawasan yang berpenduduk padat, yang kedua, kawasan yang berpenduduk sederhana dan juga yang ketiga, kawasan yang berpenduduk jarang. Okey. Ada siapa nak tambah ataupun nak ulang lagi? Okey, Amirul Ashraf boleh nak ulang balik semula? Bagaimana pula pemahaman kamu? Okey, Ashraf. Daripada apa yang saya faham, jadi faktor-faktor inilah perkara utama yang akan menentukan taburan penduduk di suatu tempat. Contohnya saya boleh bagi kerana terdapat banyak kemudahan infrastruktur, jadi rakyat akan lebih memilih untuk tinggal di kawasan tersebut daripada kawasan yang kurang kemudahan infrastruktur. Okey, bagus. Ataupun Arifuddin nak bercakap juga? Okey, Arifuddin, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Apa yang faham daripada pembelajaran tadi ialah apabila wujudnya kawasan perindustrian, jadi maka wujudlah permintaan tinggi peluang pekerjaan. Jadi kawasan tersebut menjadi tumpang penduduk. Maka taburan penduduk di kawasan tersebut ialah padat. Okey, Arifuddin cakap mengenai perindustrian. Adakah Irene nak cakap lagi? Rasanya semua dah dirumuskan cikgu. Okey. Jadi pada kali ini cikgu terangkan balik. Mula-mula kita kena tahu apa maksud taburan penduduk tersebut dan taburan penduduk di Malaysia adalah tidak sekata. Jadi oleh itu kita perlu memahami faktor-faktor bagaimanakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Maknanya ada tempat yang penduduknya padat, ada tempat penduduknya sederhana dan ada juga kawasan yang mengalami penduduk jarang. Jadi berdasarkan 4 faktor inilah yang akan mempengaruhinya. Okey, jadi itu antara rumusan yang boleh dirangkumkan daripada murid-murid dalam talian. Tapi cikgu sedikit nak kongsikan pendapat cikgu sendiri tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi sebagai negara yang membangun, kita perlu merancang untuk manfaat pada penduduk di sesuatu kawasan. Contohnya kalau kawasan tersebut terlalu padat, mungkin kita sebagai sebuah negara kita boleh merancang dengan baik supaya tidak berlaku kesesakan penduduk di satu kawasan. Dan apabila berlakunya ada pula penduduk yang mengalami penduduk jarang, mungkin kita boleh tingkatkan lagi ke pelbagai sumber yang ada di situ supaya dapat dibangunkan untuk pembangunan negara. Itu di masa akan datang lah. Baik. Maksudnya Eli, yang mereka cerita ni adalah faktor dan saya memandang bagaimana
kemajuan sesebuah negara itu dapat dirancang dengan lebih baik di masa akan datang. Baik, okey. Kita ada masa lagi ke? Tuan producer? Sebab kita mungkin nak dapatkan sedikit orang kata uji minda daripada murid-murid dalam talian ni. Cikgu nak tanya soalan kepada mereka. Ingat dia explain. Dia dah hafal semalam, dia terlepas macam tu je. Kita uji minda mereka, cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, cikgu boleh tanya soalan kepada siapa yang cikgu rasa macam budak nak kena ni. Afiq ke? Cikgu nak tanya. Okey, yang lain pun cuba fikir dululah. Okey. Apakah produk berasaskan selain minyak masak, apakah produk berasaskan kelapa sawit? Baik. Produk kelapa sawit ada banyak cikgu. Terdapat juga makanan-makanan yang juga berasaskan daripada produk kelapa sawit ini sendiri. Okey. Terdapat kita lihat dijual oleh peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Terdapat juga minyak kelapa sawit ini juga dapat digunakan untuk sektor biodiesel. Dapat juga digunakan untuk menguasai kereta ataupun kereta berat. Jadi sebenarnya minyak kelapa sawit ni boleh juga dibuat sabun. Okey. Boleh juga dibuat alat kosmetik. Itu adalah produk-produk daripada kelapa sawit itu sendiri. Baik. Okey, seterusnya. Cuba nyatakan selain Mersing tadi pertempatan nelayan, cuba nyatakan kawasan pertempatan nelayan yang lain yang kamu tahu. Saya tu. Okey, terima kasih Amirul Ashraf. Contohnya di Dungun Terengganu tu. Okey, Dungun memang sahlah mesti dah berada di belah-belah pantai timur dan pantai barat pun ada juga sebenarnya. Dia ada di Perak Tanjung Dawai ataupun kalau di pantai timur kita ada Kemaman, kita ada Berserah. Nama tempat tu Berserah. Jadi itu adalah kawasan-kawasan pertempatan nelayan ataupun Kukup. Kukup pun pertempatan nelayan dan kebanyakan pertempatan nelayan ini merupakan kawasan penduduk jarang lah. Okey. Baik. Soalan terakhir mungkin cikgu boleh berikan kepada murid cikgu. Sebelum kita gelak je. Kadang-kadang habis. Okey. Selain tu, kawasan industri di Johor. Apa tu? Nyatakan kawasan industri satu di kawasan industri di Johor. Industri apa ke maksudnya cikgu? Kawasan industri. Kawasan industri di Johor yang kamu tahulah. Saya cikgu. Ya, Arifuddin, okey. Oleh kerana saya juga orang Johor, saya dapat juga lihat seperti Bandar Muar ada banyak kedai-kedai yang menjual peralatan barang elektrik. Okey, Muar adalah pertempatan taburan penduduk macam mana tu? Padat ke sederhana tu, Arif? Pada pendapat kamu? Pada pendapat saya, taburan penduduk di Muar ialah padat kerana tempat tersebut merupakan tempat Sultan Johor menetap. Okey, dia sebenarnya kalau cikgu tambah sikitlah sebenarnya di Johor kawasan industri yang padat kita boleh sebut sebagai Johor Bahru. Johor Bahru ialah ibu negeri. Dan kat situ adalah banyak kawasan industri dia. Tapi di Muar tu ada juga dia industri berasaskan makanan lebih ketara di Muar tersebut. Itulah kesimpulannya. Kalau nak cikgu bagi soalan banyak lagi cikgu nak tanya ni. Dah dapat jawab atau tidak cikgu tak tahulah. Murid-murid di rumah sana cikgu harap kamu pun dapat memahami apa yang cikgu ajar pada kali ini. InsyaAllah. Okey, kalau tadi cikgu dah kongsikan sedikit rumusan kepada kita semua, tapi mungkin dari segi apa yang cikgu telah tanyakan soalan kepada murid-murid dalam talian ni, cikgu boleh rangkumkan sedikit mungkin berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Okey, pemahaman saya pendapat saya lah, pelajar-pelajar ataupun murid-murid di talian ni mereka dapat menguasai tajuk yang kita pelajari, tapi mereka sepatutnya lebih membaca lagi mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan pertanian, perikanan. Itu belum lagi tu
kemajuan teknologi semua cikgu belum tanya lagi tu. Jadi cikgu nak berpesan kepada murid-murid yang di talian serta murid-murid di rumah, yang di sekolah ya, yang sedang mendengar ataupun menonton ya. Terutamanya sekolah Alam Syah lah. Ya. Tolong mahirkan, seronok-seronoklah sikit belajar geografi. Ya. Sebab belajar geografi ni ilmu dia luas. Betul. Bukan saja dalam fikiran tu asyik nak travel je walaupun PKP ni, tapi geografi dah boleh membantu kita untuk orang kata mengenali dengan lebih tentang Malaysia. Mengenali negara kita, cintai negara kita. Okey, nampaknya itu sahaja teroka pada hari ini. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. TikTok tak dapat lah TikTok. Sabar cikgu. Belum lagi cikgu. Saya pun tak sabar nak menari juga ni. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga murid-murid dalam talian. Bukan mereka mampu untuk berkongsi segala ilmu yang telah curahkan oleh cikgu, tapi mereka juga ada berkongsikan video TikTok menari. Belanja sikit lah. Boleh cikgu. Jadi jangan lupa adik-adik untuk teruskan menonton Teroka, sebab selepas ini best, sebab kita ada subjek sains yang kita tampilkan tetamu-tetamu istimewa yang hidup dan berbulu. Maksudnya kita ada haiwan-haiwan yang comel sangat akan datang ke studio kejap lagi ni. Jadi teruskan menonton Teroka sekejap lagi. Kita jumpa lagi. Bye. Semua boleh dalam bye. Cikgu kita apa-apa. Itu dia videonya. TikTok. Okey. Didik TV KPM